Bab 3, pergerakan bahan merentasi membran plasma. Subunit 3.3, pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Murid-murid seharusnya dapat menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan pasif dalam organisma, menjelaskan dengan contoh proses pengangkutan aktif dalam organisma, mendefinisikan maksud, memberikan maksud, apa maksud larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik, mengeksperimen untuk mengkaji kesan larutan yang berlainan kepekatan terhadap sel haiwan dan sel tumbuhan, berkomunikasi tentang kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel berdasarkan pergerakan molekul air melalui sel haiwan dan sel tumbuhan. Baik, kita teruskan. Di manakah sebenarnya pengangkutan pasif berlaku dalam organisma hidup? Okey, kita nak lihat contoh proses pengangkutan pasif. Kita lihat yang pertama. Okey, contoh yang pertama, pengangkutan pasif berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Ini adalah proses resapan ringkas. Okey, apa yang berlaku semasa proses pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah? Okey, perkataan pertama yang awak perlu faham ialah perkataan tekanan separa. Okey, dalam alveolus, bila kita nak terangkan tentang pertukaran gas, istilah yang digunakan adalah tekanan separa. Okey, kalau nak jelaskan tentang oksigen, kita sebut tekanan separa oksigen. Jadi dalam bahasa yang mudah, tekanan separa oksigen ini bermaksud kepekatan gas tersebut. Jadi kalau tekanan separa oksigen, maksudnya kepekatan gas oksigen. Jika disebut tekanan separa karbon dioksida, bermaksud kepekatan gas karbon dioksida. Jadi, tekanan separa oksigen di dalam alveolus adalah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen di dalam kapilari darah. Maka, oksigen akan meresap masuk dari alveolus ke dalam kapilari darah. Perhatikan perkataan yang digunakan. Ini cikgu nak ingatkan sebab murid-murid suka menjawab soalan begini. Istilah yang biasa awak gunakan bila nak terangkan tentang proses ini ialah meresap, bukan bergerak. Perkataannya ialah meresap. Meresap ke dalam alveolus. Meresap keluar dari alveolus. Okey, maksudnya maka oksigen meresap masuk dari alveolus ke dalam kapilari darah kerana kepekatan oksigen di dalam alveolus adalah lebih tinggi, maka oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Pada masa yang sama, di dalam kapilari darah, ada gas karbon dioksida. Jadi pada masa ni, tekanan separa karbon dioksida di dalam alveolus adalah lebih rendah berbanding dalam kapilari darah. Maksudnya kepekatan gas karbon dioksida di dalam kapilari darah adalah lebih tinggi. Maka gas karbon dioksida akan meresap keluar dari kapilari darah masuk ke dalam alveolus. Okey, sebab di dalam kapilari darah ini adalah kepekatan karbon dioksida adalah lebih tinggi. Di mana kepekatan lebih tinggi, dia akan meresap. Okey, dia akan meresap masuk. Jadi kalau dalam alveolus, kepekatan oksigen lebih tinggi, maka oksigen akan meresap masuk dalam kapilari darah. Pada masa yang sama, kepekatan atau tekanan separa gas karbon dioksida di dalam kapilari darah adalah lebih tinggi, maka gas karbon dioksida akan meresap keluar dari kapilari darah dan masuk ke dalam alveolus. Okey, itu contoh
resapan ringkas yang pertama yang berlaku semasa pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Okay, contoh yang kedua ialah resapan ringkas yang berlaku semasa pertukaran gas melalui stoma semasa proses fotosintesis. Okay, semasa proses ini berlaku, ya, kepekatan karbon dioksida di luar daun adalah lebih tinggi berbanding di dalam daun. Maka, karbon dioksida meresap masuk ke dalam daun. Ini cara nak tulis jawapan. Ya, inilah ayatnya. Jadi, awak kena biasa menulis jawapan dalam ayat seperti ini bila hendak menerangkan sesuatu proses. Jadi, semasa di luar ni, karbon dioksida, kepekatan gas karbon dioksida di luar adalah lebih tinggi. Kepekatan gas karbon dioksida di luar daun lebih tinggi berbanding dalam daun. Dalam daun, karbon dioksida kepekatannya rendah. Jadi, gas karbon dioksida akan meresap masuk melalui stoma ke dalam daun. Tengok perkataan apa? Meresap. Pada masa yang sama, kepekatan oksigen di dalam daun. Dalam daun pula, oksigen lebih tinggi kepekatannya. Berbanding di luar daun. Jadi, di luar daun, kepekatan oksigen adalah rendah. Maka, oksigen di dalam daun akan meresap keluar daripada daun. Tengok perkataannya apa? Meresap. Meresap masuk, meresap keluar. Dan kalau perasan, untuk pertukaran gas ini kita guna perkataan apa? Kepekatan. Tetapi, untuk pertukaran gas, pertukaran gas semasa semasa respirasi, pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah, kita guna istilahnya tekanan separa oksigen. Walaupun dia menjelaskan tentang kepekatan gas, tetapi khas untuk pertukaran gas dalam alveolus, kita guna istilahnya tekanan separa. Bagi gas oksigen, tekanan separa untuk gas karbon dioksida. Untuk pertukaran gas melalui stoma, kita guna istilah kepekatan gas tersebut. Jelas? Itu dua contoh. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, proses osmosis. Tadi dua contoh proses resapan ringkas. Itu adalah contoh proses pengangkutan pasif, resapan ringkas. Sekarang kita lihat juga proses pengangkutan pasif yang kedua, iaitu osmosis. Contoh osmosis berlaku semasa penyerapan air ke dalam sel akar rambut. Sel akar rambut ni pada akar, hujung akar. Air dalam tanah, kita panggil air tanah. So, air tanah adalah hypotonik berbanding dengan kepekatan subsel akar rambut. Maka air dari tanah meresap masuk ke dalam vakuol atau subsel akar rambut secara osmosis. Bila sebut hypotonik bermaksud larutan tu lebih banyak air. Lebih banyak air berbanding zat terlarut. Jadi, kalau kita sebut hypotonik bermaksud dalam air tanah ada banyak air berbanding zat terlarut. Jadi, bila lagi banyak air, ingat ya, proses osmosis, air yang akan bergerak. Jadi, air yang ada, yang banyak dalam tanah akan meresap masuk ke dalam vakuol atau subsel akar rambut secara osmosis. Sebab kita cerita tentang pergerakan molekul air. Jadi, kawasan yang ada banyak air air itu akan bergerak, meresap masuk ke dalam kawasan yang kurang molekul air. Contoh pengangkutan pasif yang ketiga ialah proses resapan berbantu. Proses resapan berbantu contohnya berlaku semasa penyerapan molekul fruktosa pada vilus di ileum. Ileum itu adalah usus kecil. Selepas proses pencernaan, kita hasilkan hasil akhir,
Jadi nak menyerap hasil akhir pencernaan itu melalui villus. Jadi apa yang berlaku? Kepekatan fruktosa dalam lumen ileum adalah lebih tinggi berbanding kapilari darah dalam villus. Jika masih ingat perkataan lumen maksudnya apa? Kalau kita ambil usus kecil, terpotong usus kecil, lumen tu maksudnya saluran ini. Saluran di mana hasil pencernaan tersebut berkumpul. Ini lumen. Lumen ni ialah laluan. Ini dinding. Katalah ni dinding usus kecil atau ileum. Laluan ini lumen. Rongga ni kita panggil sebagai lumen. Jadi dalam lumen ni ada banyak fruktosa. Jadi bila kepekatan fruktosa lebih tinggi, maka fruktosa akan memasuki sel epithelium villus melalui protein pembawa. Secara resapan berbantu ke dalam kapilari darah. Dia perlu bantuan protein pembawa. Menuruni cerun kepekatan tanpa menggunakan tenaga ATP. Tak perlu tenaga. Dia boleh lalu melalui protein pembawa tanpa menggunakan tenaga kerana ia menuruni cerun kepekatan. Ini proses resapan berbantu. Seterusnya kita lihat proses pengangkutan aktif. Proses pengangkutan aktif, kita ingat dia perlukan tenaga. Jadi contoh yang pertama, proses pengangkutan aktif yang berlaku semasa pengambilan ion dan garam mineral ke dalam sel akar rambut. Kalau ingat tadi, pengangkutan pasif untuk air secara osmosis. Untuk masuk air masuk ke dalam dalam sel akar rambut melalui osmosis. Tetapi untuk ambil ion dan garam mineral, perlukan proses pengangkutan aktif. Apa yang berlaku? Kepekatan ion dan mineral dalam subsel akar lebih tinggi berbanding dengan air tanah. Maksudnya dalam subsel akar rambut ni lebih banyak ion dan mineral. Jadi macam mana nak masuk? Dah banyak. Maka ion diangkut dari tanah ke dalam sel akar rambut menentang cerun kepekatan menggunakan tenaga ATP. Maksudnya walaupun dah banyak dalam sel, tapi kerana kita nak juga ion itu masuk, maka perlu menggunakan melalui proses pengangkutan aktif.